Surah An-Nahl adalah surah ke-16 Al-Quran dan mempunyai 128 ayat. Ulama merujuk ayat 112 hingga 114 surah ini kepada peristiwa kebuluran di Bandar Mekah beberapa tahun selepas Nabi Muhammad SAW menjadi pengutus Allah. Oleh itu, surah An-Nahl dikenal pasti sebagai surah Makkiyah. An-Nahl bermaksud lebah sehubungan ayat 68 surah ini. Dalam video kali ini, kita akan menghuraikan salah satu keajaiban Al-Quran, iaitu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 68 dan 69 dalam surah ini merupakan satu keajaiban sains kerana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini dengan fakta mengenai lebah yang belum diketahui manusia. Fakta lebah ini hanya ditemui oleh saintis moden lama selepas ayat ini turun. Bahasa Arab merupakan antara bahasa yang paling kaya di dunia. Ayat 69 surah ini menyatakan dua kalimah kata arahan. Ini adalah kulli yang bermaksud makanlah dan kalimah fasluki yang bermaksud ikutlah. Menariknya, kedua-dua kata arahan ini menggunakan tata bahasa khusus bagi jantina feminin. Dengan itu, Al-Quran membuat proklamasi atau tuntutan bahawa lebah yang mencari makanan itu adalah lebah pekerja dan merupakan lebah betina. Fakta ini diberitahu Allah kira-kira 1400 tahun dahulu. Ini berbeza dengan penemuan mengenai jantina jenis-jenis lebah oleh pakar-pakar hanya ratusan tahun dahulu. Pakar-pakar ini termasuk Jan Swammerdam, François Huber, Charles Butler, Samuel Purchas, Theodor Siebold dan August Berlefs. Dari kurun ke kurun, dari kurun ke-17, 18 dan ke-19, pakar-pakar ini mengkaji mengenai anatomi lebah serta perincian mengenai lebah ratu, lebah pekerja dan lebah drone. Pada kurun ke-17, Jan Swammerdam umpamanya menyiasat bahawa lebah drone tidak membuat sarang mahupun mencari debunga dan mendapati lebah drone adalah lebah jantan dan tidak bersengat. Selain itu pula, penyelidikan penentuan jantina lebah sama ada jantan atau betina menggunakan teknik pengiraan kromosom hanya dilaksanakan pada tahun 2002-2004. Apakah maknanya semua ini? Inilah antara bukti bahawa Al-Quran datangnya dari Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang tidak konsisten dalam Al-Quran dan Allah telah menjamin semua kandungannya benar. Ada baik kita renungkan. Allah kerap memperingatkan kita dalam Al-Quran bahawa terdapat banyak bukti Islam adalah agama yang benar dan cuma manusia yang tidak mahu menerima kenyataan. Ini seolah-olah seperti kita ditanya, jika Al-Quran adalah benar dan kata-kata Allah sendiri, mengapakah kita masih tidak memahami dan mengikutinya? Secara ringkasnya, ayat-ayat surah An-Nahl bertemakan seperti berikut. Tema pertama, satu dialog atau huraian kepada mereka yang menafikan tauhid. Risalah kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari akhirat. Tema kedua, bukti serta huraian berkaitan supaya pembaca dikukuhkan mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala
serta menerimanya sebagai pencipta dan pemelihara. Tema ketiga, Rasulullah SAW serta umat Islam diberitahu supaya harus terus mengajak kepada kebenaran dengan sabar, tabah dan bijaksana. Kandungan surah An-Nahl adalah seperti berikut. Pertama, hari kiamat pasti akan datang. Allah memberi nikmat semula jadi yang tidak terhingga. Kedua, kaum Quraisy dan manusia akan bertanggungjawab atas kejahatan diri sendiri untuk menerima balasan Allah serta mengenai ganjaran kepada yang memperakui Allah. Ketiga, bukti dan hujah bagi penafi-penafi tauhid, risalah Rasulullah SAW dan hari akhirat seperti berikut. Sebab turunnya rasul-rasul sebelum ini mengenai hijrah demi agama, bukti tauhid, minuman hasil daripada buah-buahan, lembu dan lebah, berhala yang tiada kuasa dan peristiwa hari akhirat kelak. Keempat, perihal hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak manusia seperti larangan dan suruhan Allah, etika membaca Al-Quran supaya dilindungi dari syaitan, dan jawapan kepada tuduhan Al-Quran adalah ciptaan manusia. Kelima, tanggungjawab kita atas kelakuan diri kita sendiri. Allah penentu halal dan haram sesuatu perkara. Keenam, bukti tauhid dan kesyukuran dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketujuh, tujuan hari Sabath. Petunjuk tentang kesabaran, ketakwaan, kebijaksanaan dan ihsan supaya kita dapat terus berdakwah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ